Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, jamaah muslimah yang dirahmati Allah, bertemu lagi kembali kita dalam siri kelas ta'lim muslimah setiap hari Rabu pagi, anjuran Masjid Darul Makmur. Apa khabar ibu-ibu muslimah di luar? Seperti biasa, doa saya untuk anda semua, mudah-mudahan setelah kita pelajari, setelah kita menuntut, setelah kita mengetahui peranan kita sebagai ibu bapa, maka doa saya sentiasa untuk anda di luar. Jadilah kita ibu bapa yang selalu dirindui apabila kita tiada. Jadilah kita ibu bapa yang sentiasa dihargai, diraikan apabila kehadiran kita. Jadi kita menyambung kembali. Kalau minggu-minggu lepas peranan kita, bermulanya peranan ibu bapa dalam mendidik, mengasuh, membesar, memberi yang terbaik untuk anak-anak, maka sampai masanya hari ini, topik perbincangan kita, topik kelas kita pada hari ini adalah peranan anak. Bagaimana peranan anak pula? Apakah tanggungjawab sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa? Bagaimana ketika ibu masih ada, ketika ayah masih ada, ataupun peranan anak, tanggungjawab anak tadi ketika kedua ibu bapa telah tiada. Baik, di sini saya akan ambil satu hadis. Kita akan teruskan lagi kuliah kita dengan tajuk berbakti kepada ibu bapa. Ni berbakti ni, kalau kita cakap berbakti ya Bu, dia punya makna itu besar. Berbakti bukan setakat ibu bapa kita masih ada, justru berbakti kepada mereka yang telah tiada. Itu lagi besar pahalanya kalau kedua ibu bapa kita telah tiada. Baik, di sini saya ingin kongsi satu hadis. Kita ambil maknanya, maksudnya berbakti kepada ibu bapa. Hadis daripada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi radhiyallahu an berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada Bani Salamah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, mendoakan dan memintakan keampunan untuk kedua-duanya, melaksanakan wasiatnya, menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka." Hadis riwayat Abu Daud. So kalau kita tengok ayat ini, kita tengok hadis ini, seorang lelaki dari Bani Salamah bertanya pada Rasulullah, apakah ada ruang ya Rasulullah? Ada tempat lagi, masih ada lagi tempat untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku walaupun mereka telah meninggal? Jawab Rasulullah, ada, ya. Dengan cara bagaimana kata Rasulullah? Pertama, doakan. Yang kedua, minta keampunan untuk kedua mereka. Yang ketiga, laksanakan wasiat mereka. Yang keempat, kita ni sebagai anak sambungkan jalinan Bu. Jalinan silaturahim mereka, dan yang terakhir kata Rasulullah, memuliakan mereka. So jalinan ni adalah silaturahim. Kalau kita masih ingat kita duduk di rumah kampung, saya imbas kembali. Kalau kita masih ingat kita duduk rumah kampung, kita kenal jiran-jiran sebelah kanan kita, kita kenal jiran sebelah kiri kita. Dan kita kenal jiran sebelah kampung rumah tempat kita.
Sehingga kadang-kadang kita boleh kepercayaan tu. Kita kasih kunci kepada jiran tadi untuk tengok ke rumah kita kalau kita berpergian jauh. Katalah kita balik kampung. Jadi sifat begini ni yang mak bapak kita suka ni, apabila mereka telah tiada, kita sebagai anak jalinkan lagi hubungan. Terutama hubungan adik-beradik. Jangan berputus silaturahim dalam adik-beradik. Kalau ada yang tak tegur siapa saat ini, kembalilah. Kita sambungkan. Kerana sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, menyambungkan silaturahim. Kalau kita kaji balik sejarah Rasulullah, beliau adalah seorang anak yatim. Tapi dengan keyatimannya tu, dia mencari kasih sayang. Daripada datuknya berpindah kepada pakciknya, akhirnya kedua-dua ni meninggal, tak ada lagi Rasulullah. Hidup menyendiri, tapi Allah sangat menyayangi Rasulullah. Jadi apa yang hadis ni berkata, Nabi sampaikan, sambungkanlah silaturahim. Jangan kita putuskan. Walau kita berpatah arang sekalipun dalam adik-beradik, kita sambungkan. Kerana kemesraan itu terjalin apabila kita duduk dalam berkumpul dalam satu keluarga. Baik, kita teruskan lagi. Dari hadis tersebut, pengajaran dapat kita ambil ada 3 perkara. Pertama, dari hadis mengatakan tadi, seseorang anak wajib mentaati, berbakti kepada kedua ibu bapanya. Tetapi, adakah memadai atau terbatas ketika mereka masih hidup saja? Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak surah-surah yang memerintahkan agar seseorang anak berbakti atau berbuat kebajikan terhadap kedua ibu bapanya dan tidak terbatas ketika mereka masih hidup. Ini daripada petikan hadis tadi, pengajaran pertama. Pengajaran kedua yang dapat kita ambil, terdapat beberapa amalan kebajikan yang boleh dilakukan oleh seseorang anak kepada kedua ibu bapanya setelah meninggal dunia. Dan perkara yang paling mudah serta dapat dikerjakan oleh semua orang pada bila-bila masa ialah berdoa serta memohon keampunan bagi dosa-dosa kedua ibu bapanya, sama ada yang masih hidup, lebih lagi yang telah meninggal dunia. Itu pengajaran hadis kedua. Pengajaran hadis yang ketiga, marilah kita sama-sama menghayati semula peranan kita sebagai seorang anak kepada ibu bapa. Tanpa mereka, siapalah kita dan adakah kita boleh berada dalam keadaan dan kedudukan yang kita miliki pada hari ini? Sadarlah bahawa tanpa keridaan mereka, kita juga tidak akan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi golongan-golongan orang-orang yang mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa pada anak kita dah bincang pada minggu lalu, peranan ibu bapa. Dengan memberi nama yang bagus, kita ada rezeki, kita tahnikkan dia, kita akikahkan dia, kita cukur rambutkan dia, kemudian kita khitankan dia. Memberi nama yang baik. Ini peranan seorang ibu dan ayah. Apabila ada seorang anak, beri nama yang baik, beri nama yang bagus. Kerana nama ni besok bu akan membawa kita sampai ke tiang lahat. Nama yang baik, insya-Allah peribadi anak tadi hingga dewasa akan menjadi baik. Tapi kalau nama yang tak baik akan jadi ejekan orang, cemohan orang, anak tadi akan membesar dengan emosi. Kerana kenapa nama aku diberi nama seperti ini? Kalau boleh nama jangan digabung-gabungkanlah. Kita bukan orang barat, kita orang adalah orang Islam, orang budaya timur yang banyak dengan tata tertib. Biarlah nama tu yang walaupun kecil, singkat tapi penuh kemaknaan, ada makna. So bila kita panggil, anak kita rasa happy, ketawa, suka. Dia suka nama tu. Tapi bila kita kasih nama yang panjang-panjang, kadang-kadang anak dalam peperiksaan tak hafal nama tu. Sampai 3-4 nama. Bila nak tulis nama je, nak jawab kertas soalan, nama je dah makan setengah jam. Jadi biar nama tu ringkas, ada makna dan bila dipanggil, orang tu suka. Jangan kita memanggil nama orang dengan gelaran yang orang tak suka. Jadi ini peranan kita. Alhamdulillah, kita sekarang dah jadi ibu, dah jadi nenek pun.
Nama anak kita, kadang-kadang bila menantu kita perempuan ataupun lelaki minta pendapat kita, Bu, boleh tak kasih nama? Kita rujuk. Sekarang dah banyak buku-buku tentang nama-nama anak, bayi-bayi lelaki, bayi-bayi perempuan. Kita tengok. Jangan kita kaitkan nama bapaknya sikit, nama maknya sikit jadi nama anak. Itu tak baguslah. Bukan tak bagus, tapi nanti anak tu panggil, anak tu belum ada nama. Nama tadi adalah rangkaian, percantuman antara nama ayah sikit, nama ibu sikit, jadikan nama. Jadi kalau boleh kita cari nama yang betul-betul yang membawa kebahagiaan anak kita dunia dan akhirat. Baik, sekarang tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Bila kita tanggungjawab ni Bu, bukan setakat kita masih kecil, masa kita remaja, masa kita dewasa, masa kita belum berumah tangga, dah berumah tangga, semasa kita jadi nenek dan seterusnya, mungkin jadi noyang. Kalau kita masih berjumpa ibu bapa kita, tanggungjawab kita sebagai anak tetap jalan. Penjagaan ibu bapa sekarang bukan terletak pada anak lelaki saja. Selagi kita di belakang nama kita tu ada ben dan benti nama bapa kita, selagi itulah peranan kita tetap bertanggungjawab pada ibu dan bapa kita. Baik, soalan. Apakah di antara tanggungjawab anak terhadap kedua ibu bapa mereka menurut perspektif Islam? Apakah peranan dan tanggungjawab anak terhadap kedua orang tua menurut perspektif Islam? So kalau kita nak kajikan jawapannya memang banyak. Macam-macam kita boleh kasih jawapan. Baik, sebelum saya menjawab, kita mulakan lagi dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan selawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana kita ni sekarang ni orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan menjaga dan berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah kewajipan dan tanggungjawab semua anak-anak. Semua anak-anak. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh berkenaan kewajipan anak-anak kepada ibu bapa serta adab-adab yang mesti dijaga ketika bersama mereka. Sekarang bila kita dah berumah tangga, kita duduk sendiri. Tak duduk dengan mak kita, tak duduk dengan mertua. Kita duduk sendiri kerana nak cari privacy, nak cari ketenangan, nak cari kedamaian. Kadang-kadang duduk dengan orang tua ni bukan tak nak Ustazah. Ada sikit lah. Tapi kalau kita rasa kita dapat duduk dengan mertua kita sekian lama, dapat pengalaman banyak, dapat ilmu banyak. Sebab orang-orang tua-tua kita tu banyak dengan pengalaman dia. Kerana mereka pun, mak-mak kita dulu bila berumah tangga pun tak terus keluar, tak terus duduk sendiri. Mereka duduk dengan mak dia, waktu nenek kita, sekian lama. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Pengalaman dah banyak. Kalau suami ajak pindah, barulah mak kita pindah. Selagi suami tak cakap pindah, mak kita tak akan berani nak mengatakan, bang, marilah kita pindah rumah. Perbedaannya sekarang, anak-anak kita sekarang bertunang aja, cepat-cepat nak nikah, nak dapatkan sijil nikah kerana nak apply rumah. Alhamdulillah bagus kerana anak-anak kita tu nak berdikari sendiri. Anak-anak kita nak mencorak rumah tangga mereka sendiri. Bagaimana kita mencorak rumah tangga kita, anak-anak kita pun nak mencorak rumah tangga mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa, just kita izinkan kalau anak kita nak pindah. Kita hanya pantau dari jauh. Kita bersangka baik, anak kita keluar daripada rumah kita, tak nak duduk sama-sama dengan kita kerana mereka inginkan sesuatu pembaharuan dalam rumah tangga mereka. Baik, kita teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kehinaan, kehinaan, kehinaan. 3 kali Rasulullah ulang. Baginda ditanya, siapakah yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa saja yang mempunyai 2 orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya namun tidak menjadikannya sebab untuk masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. 3 kali Nabi cakap, kehinaanlah, kehinaanlah, kehinaanlah. Kalau kita ada orang tua, dengan sebab orang tua tu tadi, kita tak jaga dengan baik, maka kita tak dapat syurga. Ini sekarang banyak berlaku, Bu.
Tak dapat kita nafikan sekarang. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Di mana anak kurang menjaga kebajikan orang tua, malah anak halau, anak usir. Ketika rumah besar duduk satu rumah, anak tak ada rumah, mak bapa yang menampung. Dari segi makan, minum, segala. Bila anak melakukan sesuatu yang tak baik di luar, yang kata orang mencemarkan nama ibu bapa. Ibu bapa yang angkat anak tadi, yang lindungkan. Apabila ada orang tanya, anak awak begini begitu, kitalah orang tua, mak bapak, yang menjaga nama anak tadi dengan baik. Walaupun anak tu kesalahannya besar, tapi kita mak bapak tetap lindungkan anak kita dengan memberi kata-kata yang baik pada orang yang bertanya. Betapa besar pengorbanan seorang ibu, betapa besar pengorbanan seorang ayah. Tetapi kenapa boleh berlaku anak tak dapat menjaga kemaslahatan, kebajikan kedua ibu bapa? Tak ramai, tak banyak, dua saja. Ayah, ibu. Bila kita kaji balik zaman kita kecil, kita duduk dekat rumah sewa, rumah L yang tak ada bilik, dengan adik-beradik kita 7-8 orang, semua sama. Memang tempat tu tak selesa lah bagi kita kerana tempat kecil, rumah kecil. Tapi itu kemampuan mak bapak kita. Tapi anak-anak tu semuanya makan. Anak-anak yang mak kita jaga dalam rumah sewa semua dapat pendidikan. Tapi kenapa masih berlaku? Sifat rahmah kita tak ada pada orang tua. Apakah kita boleh dikatakan sebagai seorang anak? Mak kita sakit, kita biarkan dia. Merayu dia pada kita. Mak sakit, bawalah mak pergi klinik. Oh, apa jawapan kita? Sibuk, banyak kerja. Ibu, bu, sebagai ibu, dia tak akan cakap depan anak dia. Dia tak akan marah. Tapi bila malam menjelang, nak tidur, dia akan melilirkan air mata. Anak yang menitiskan air mata ibu tanpa sebab, Allah akan beri. Bukan rahmat, bu, tapi terimalah nanti akan datang. Apa yang Allah nak kasih pada anak seperti ini? Kita tak ada ibu, kita nakkan ibu. Bila Allah dah kasih kita ibu, kita abaikan. Dengan gaji kita besar, rumah kita mewah, tapi kita lupa pengorbanan dia yang banyak pada kita. Saya pernah cakap, tangan seorang ibu yang basah ni, bu, dengan suap kita, dengan memberi makan pada kita sebagai anak, dengan istinjakan kita setiap hari ketika masa kecil, dengan pampersnya ke, dengan napkinnya, dengan apa saja yang kita pakai, saya rasa sampai sekarang belum dapat terbalas. Belum dapat terbalas lagi jasa mereka. Tapi kenapa bila kita dah dewasa, dah ada jawatan yang mewah, ada jawatan tinggi, kita lupa. Kita tak ingat balik jasa mereka. Ingat-ingat lupalah. Kita ingat jasa mereka, tapi ingat-ingat lupa. Bila dipanggil, baru kita teringat. Bila tak dipanggil, kita diam. Jadi jangan kita jangan sampai berulang kembali cerita-cerita zaman-zaman mak kita, anak si tanggang. Kalau sama sekarang berlaku anak si tanggang, Masya Allah, saya rasa dah ramailah anak-anak kat luar tu kena sumpah dengan mak bapaknya jadi batu. Anak nak belanja kat kedai luar, tak dapat belanja, kita emosi, kita sumpah anak kita. Gini anak kita kat kedai tu. Jadi Alhamdulillah sekarang Allah hapuskan. Jadi stigma anak tanggang tu, anak yang derhaka masih lagi berlaku. Sampai kita tengok dalam cerita tu bagaimana mak dia berdoa. Itu satu cerita yang memberi kita pengajaran sebagai seorang anak. Baik. Semasa kedua ibu bapa masih hidup, saya akan ambil cerita ni, kita bagi dua. Pertama, semasa ibu bapa kita masih hidup. Yang kedua, setelah mereka tiada. Jadi kita ambil yang pertama dulu. Semasa kedua ibu bapa masih hidup, berlaku baik kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ini berdasarkan firman Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan di sini. Maksudnya,
Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada dua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya telah sampai kepada umur tua dalam jangkaan pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun dengan perkataan Dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Isra ayat 23 ni, Allah berfirman, kalau perkataan aja tak boleh bully dengan mak bapak kita, apa lagi kita nak menengking? Ini pengalaman saya ketika saya kuliah. Saya sewa rumah. Satu rumah ada 3 bilik, satu bilik tu 2 orang. Jadi saya dengan kawan saya ada 6 orang. Jadi ada 3 bilik tu 6 orang. Satu rumah. Sebelah tempat rumah saya sewa, rumah jiran saya. Seorang polis, suaminya polis, kemudian isterinya mengajar. Ada anak kecil yang kakak tu, saya ingat masih ingat lagi, saya rasa dah 20 tahun lebih cerita ni. Yang kakak berusia 8 tahun, yang adik berusia 4 tahun. Satu hari, kita jiran kat rumah ni dekat kan, kadang-kadang kita pergi dinding boleh dengar sebelah. Kita mahasiswa, sewa rumah kat situ. Jadi jiran saya, dalam seorang polis lah. Setiap pagi bila saya nak pergi kuliah, saya akan tegur. Kalau bahasa sana kita panggil kakak lah, kakak ataupun abang kerja bang. Kita biasa sebab kita ni orang luar. Bila sampai kat negeri orang, sampai di perantauan, kita kena jaga diri kita. Kena tunduk, kena bawa diri kita, resam kita. Satu hari Bu, datang ibu daripada kampung. Ibu suami, jadi ibu mertua datang. Tak kira lah, ibu kalau tengok ibu ada saudara mara daripada Malaysia, tak kira kampung mana, Melaka ke, Kelantan ke, Terengganu ke. Saudara mara kita kalau datang pergi rumah kita, apa oleh-oleh dia bawa? Kadang-kadang pisang, keripik-keripik, apa saja buah-buahan tempatan yang mereka tanam, mereka bawa pada kita. Jadi beginilah cerita ni tadi. Ibu dari kampung datang nak berkunjung menantu dan anak serta cucu. Dalam pada berkunjung, tiba waktu makan. So bila waktu makan tu selalu macam saya dengar macam suara agak tinggi sikit lah. Bu, jangan begitu. Ibu, jangan begini. Pakai piring ini, pakai piring itu. So, bila dah ditegur satu hari tu terdengar ada semacam satu benda jatuh pecah. Saya punya rumah ni sebelah ni terdengar. Saya dengan kawan saya, benda apa pecah makcik tu kasi pecah apa agaknya. Ni confirm kena marah. Kita dah menaksirkan boleh kena marah. Kita mesti kena marah ni makcik ni. Kesian kalau kena marah. Betul, Bu. Menantu tadi kasih warning pada mertua, besok kalau nak makan, jangan pakai piring kaca. Pakai piring plastik. Kalau jatuh tak pecah. Bila perkara ni berlaku, perkataan tu terkeluar, apa akan jadi pada anak yang umur 8 dengan 4 tahun? Anak ni menyaksikan. Hari demi hari, beberapa hari tu, mertua kat rumah anak menantu ni, takut nak duduk dekat atas kerusi, takut nak makan pakai piring kaca, takut jatuh pecah. Maklum Bu, orang tua kadang-kadang memegang benda-benda yang berat tu tak kuat kan, tangannya dah gigil. Bukan sengaja nak kasi pecah. Satu hari, anak dia berbual kat halaman rumah. Saya balik dari kuliah, dia tengah main. Saya tegur, buat apa tu? Main katanya. Dia main apa tahu Bu? Ibu tahu tempurung kelapa yang dah kita korek kelapanya? Seorang satu pegang. Dalam pada main saya tengah bilang gini, tak pergi sekolah hari ni, dah pulang sekolah katanya. Okeylah, main-main. Main apa tu? Ini tempurung kelapa. Dapat dari mana? Oh, kita jumpa. Nak buat apa? Terus spontan anak dia kata, yang si kakak kata, ini besok kalau mama sudah tua, datang rumah saya kasih mama makan, tak ada pakai piring, pakai tempurung ni. Yang adik membetulkan. Betul. Kita kasih mama pakai tempurung kelapa. Jangan kasih mama pakai piring-piring kaca. Begitu Bu. Saya tersentak. Anak yang 8 tahun dan 4 tahun berbual seperti itu.
Saya tanya balik, siapa? Ni nak kasih pada mana? Tak baik kasih mama macam itu. Kenapa nak kasih mama pakai mangkuk tempurung ke apa? Sebab mama kasih nenek pakai piring plastik. Sebab nenek tak boleh pegang kuat, nenek asyik jatuh, mama marah. Jadi sekarang nenek kalau makan tak boleh pakai piring kaca, nenek kena pakai piring plastik. Bu, hati saya bila dengar anak kecil tu, ni satu-satu tamparan. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang, Bu, cerita ni. Walaupun dah lama berlalu. Saya dah habis kuliah. Tapi cerita ni menjadi satu iktibar bagi saya sebagai seorang anak. Kejayaan kita, kehebatan kita, sekarang yang kita miliki ni adalah hasil daripada siapa? Doa kedua orang tua. Tanpa doa orang tua, kita tak ke mana. Jadi ini sekarang saya mohon pada anak-anak yang di luar. Kalau ibu bapa kita dah besarkan kita, tak salah kalau kita memberi balik kepada kedua orang tua kita. Baik, seterusnya. Membantu mereka dari sudut kemampuan setakat yang mampu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang adalah berasal daripada usahanya dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal daripada usahanya juga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saya nak kongsi sedikit, ada beberapa kat sini tanggungjawab. Ada 10 perkara tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang mungkin ramai tak sadar. Sadar, tapi tak tahulah, mungkin buat-buat tak sadar ataupun tak nak sadar. Jadi, di sini peranan kita sebagai ibu bapa, kita ingatkan balik. Saya sebagai peranan ibu bapa, saya juga berperanan sebagai seorang anak kepada mak dan bapa saya, dan juga saya juga sebagai peranan ibu dan bapa sebagai ibu bapa mertua kepada menantu saya. Jadi kita tak boleh nak ambil spesifik. Berangkum semua. Jadi pertama, untuk berbakti bagi anak yang baik, pertama, bercakap dengan lemah lembut. Tadi dah dibilang, jangan berkata perkataan nahal. Kemampuan orang tua ni, Bu, kalau dah masuk umur 70 tahun, 80 tahun, memang dah tak berdaya nak berdiri kuat. Kadang-kadang saya ke pasar tu, saya kesian. Tengok makcik-makcik tolak troli kereta sorong pasar tu, dengan memakai emas tu. Pakai pelitup ni bukan tak rimas tau. Rimas kalau bagi orang tua tu betul nak bernafas, nak melalui hidung ke, nak melalui mulut. Kita yang dalam keadaan macam ini ni, yang muda ni, pun masih rasa macam rimas. Tapi kerana peraturan kita kena ikut. Sampai kat pasar saya kadang-kadang duduk, Bu, tengok, perhatikan. Saya tegur. Pergi pasar, Mak Haji, saya banyak nak beli, apa yang ada lah. Hari-hari, 2 hari sekali. Mak Haji ada anak? Ada, anak kerja. Kalau tak masak nanti kena marah. Sampai begitu perkataan keluar, Bu, kalau tak masak nanti kena marah. Masya Allah. Apakah peranan kita sebagai anak bila kita bergaji besar? Kita hantar anak-anak kita, suruh mak bapak kita jaga 12 jam, 8 jam, daripada 8 pagi kita hantar, 5 petang kita baru ambil. Kadang-kadang bila kita balik kerja, kita tak terus balik rumah. Mak cakap, ada je nanti kita nak corner ke nak selekor sikit. Mak, hari ni kakak balik lambat. Mak, hari ni abang balik lambat. Abang lambat balik ambil anak. Kenapa lambat? Mak tanya, kenapa lambat? Oh, abang ada meeting sikit kat luar. Kadang-kadang bukan meeting. Maaf cakap. Kita jumpa dengan kawan. Tapi kita lupa tanggungjawab kita yang kita menghantar anak pada mak bapak kita. Pukul 7 maghrib tak balik, pukul 8 tak balik, pukul 9 tak balik. Mak bapak nak rehat ni. Dah penat jaga. Satu kali hantar bukan satu, sekarang sampai 3-4 orang dalam rumah tu. Mak kita dah tak kuat lagi. Nak kejar cucu yang umur 7-8 bulan yang start merangkak, dah tak kuat. Apalagi yang dah sekolah ni. Dengan kerenahnya, kita pula melambat-lambatkan. Kita ingat kembalilah. Bila kita dah pukul 9 tak balik, mak telefon, kat mana ni tak ambil-ambil anaknya. Tak apalah mak, biar diorang tidur sana. Biar tidur sana lagi pula, kita tambahkan lagi. Kadang-kadang nenek suka cucu ramai-ramai kat rumah. Nanti kadang-kadang emosi dah naik juga. Bila dah terlalu ramai kat rumah, nenek dah penat. Kadang-kadang takut bimbang-bimbang perkataan nenek keluar. Asyik bising, kadang-kadang atuknya pula. Atuk ni pula suka mengaji. Contoh, suka mengaji. So bila cucu dah bising, kadang-kadang ketenteraman nak ngaji tak ada. Dah atuk marah.
Bila atuk marah, kadang-kadang si cucu ni balik ngadu dengan mak bapak dia. Tak nak pergi rumah atuk besok. Kenapa? Atuk marah. Marah tu ada kebaikannya. Kita pula jangan ambil hati kalau mak bapak kita marah. Marah ada kebaikan. Membetulkan perkara yang tadi tak betul. Memperbaiki balik benda-benda yang tak betul tadi. Anak bising, atuk suka baca Quran kat rumah. Dan memanglah kelaziman atuk. Habis main zuhur, mungkin 1 lembar, 2 lembar baca. Habis main asar, tapi cucu bising. Nak marah banyak-banyak, takut mak bapak kecil hati. Jadi pertama, cakap dengan lembut-lembut. Janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar. Kalau ada sebarang perkataan kasar, je tak boleh bu. Kenapa nak boleh tengking, boleh herdik mak? Sanggup biarkan mak kita dekat luar. Kita kerja sampai 5-6 jam, kita biarkan mak kita kat luar. Kunci kita bawa, tak boleh duduk dalam rumah. Tapi kalau kita anak yang didikannya baik, anak yang taat pada Allah dan Rasul, dia tak akan bikin maknya macam ni. Kadang-kadang saya sedih, bu. Saya pernah pergi di rumah orang-orang tua. Pengalaman banyak. Bila saya duduk dengan orang-orang tua yang dekat dalam rumah tumpangan orang-orang tua-tua tu, orang Islam kita, saya duduk berbual. Ada yang semuda 24 tahun masuk dalam situ. Kerana sakit agak mental tu kurang sikit. Tekanan. Yang paling tinggi usia dalam 70-75 tahun. Yang boleh berbual, boleh bercakap, yang masih ingat saya akan duduk, saya berbual. Saya panggil dia mak. Bila saya nak balik, dia akan cakap, bila nak datang lagi? Ini saya bagi satu harapan seorang ibu pada anak. Jangan kita menganggap bila kita dah hantar mak kita kat rumah orang tua-tua, itu jalan terakhir kita. Dia boleh jaga kita sampai kita berumah tangga. Sampai kita sekarang dah punya anak ni, dia masih lagi tengok kita. Tanya kadang-kadang dia angkat telefon tanya, mak telefon kita. Kau kat mana? Oh, mak orang kerja. Anak kau sihat, anak kau baik. Mak tanya. Tapi kat mana kita ketika itu? Jangan sampai bila ibu kita dah meninggal dunia, kita meratap, kita merayu, kita menangis. Tak guna. Nangis tu jangan nangis kita nangis pura-pura. Mak, saya sayang mak. Tapi ketika mereka ada, ketika kedua-dua masih hidup, kita tak raikan dia. Kita tak gembirakan dia. Kadang-kadang mak ni, biasalah mak di antara sekian anak, ada 1 atau 2 kat bibir dia. Asyik sebut. Tapi yang disebut ni kadang-kadang jarang nak jaga. Bila mak minta tolong yang disebut nama-nama ni, yang disebut ni apa cakap? Kakak kan ada, abang kan ada. So kita ni yang tak disebut nama dalam kategori tadi, kita rasa macam mana? Mak tak pernah ingat saya. Saya buat baik ke tak buat baik, mak tak pernah. Tak pernah kenang. Tapi yang tak pernah buat baik tu, kadang-kadang kita ungkit. Tak perlu kita ungkitkan. Kita belum jadi dalam tahap usia macam mak kita. Kalau kita dalam tahap macam mak kita, perasaan itu akan datang. Dia tak direka-reka tapi datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. So kalau masih ada sekarang ni anak yang tengking mak, yang halau mak, yang boleh tendang terajang, Masya Allah, bertaubatlah wahai anak aku di luar sana. Mari kita sama-sama mencari syurga Allah. Jangan kita mencari neraka Allah. Cari syurga Allah. Kalau ibu bapa tak maafkan kita, jangan sampai besok jenazah kita akan diaibkan oleh Allah di hadapan umum. Jadi kita jaga. Kemudian jangan kau menengking, menyergah mereka, tetapi katalah dengan mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Kalau kita panggil mak kita, apa kita panggil mak kita? Kalau dulu-dulu kita kebanyakan panggil mak lah. Sekarang ni dah banyak mama, ibu, ummi, apa lagi? Mami. Tak kisah apa panggilan. Yang penting bersopan santun dalam memanggil nama kedua orang tua kita. Jangan kita panggil, oi mak, walaupun dalam bergurau. Gurau, tengoklah gurau macam mana. Kadang-kadang mak kita ni ketawa depan kita, tapi bila kita dah balik, tengoklah bang tadi anak kita, dia panggil kita macam ni bang. Mentang-mentanglah kita dah tua. Dia tua kan kita bang. Suami kita, apa jawab dia? Sabarlah. Anak tu gurau aja.
Awak jangan terlalu kecil hati. Sebab tu saya dah cakap, perkara ni datang dengan sendirinya. Bukan kita reka-reka nak kecil hati, tak. Kalau itu kita terus minta maaf. Mak, sorry mak, sebelum balik tadi mak, sorry mak. Tadi gurau-gurau dengan mak, kasar lah, cakap mak gini-gini. Saling bermaafan. So bila kita saling bermaafan, rumah tangga tadi, hubungan kita dengan mak bapak kita semakin harmonis, semakin bertambah kebahagiaan. Baik, kita teruskan. Pertama tadi bercakap dengan lemah lembut. Yang kedua, hormat menghormati. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, kita hendaklah menghormati ibu bapa sejak kecil sehinggalah dewasa. Ibu bapa adalah orang yang menjaga dan mendidik kita dari kecil. Malah, mereka adalah malaikat di bumi yang diutuskan Allah untuk menjaga kita. Ibu bayangkan kalau kita waktu kecil, kita ni sebagai anak waktu kecil, musim hujan, mak kita hantar kita pergi sekolah, 2 jam tak mampu nak naikkan van. Tak mampu nak naikkan transport sekolah. Saya masih ingat saya waktu kecil, waktu hujan lebat, mak saya payungkan saya, kasut sekolah mak saya masukkan dalam plastik. Masuk dalam beg, saya pergi sekolah pakai selipar. Saya tanya mak, kenapa macam ini? Jangan sampai kotor kasutnya kena hujan, kena lecak. Begitu dia menatang kita, menatang minyak yang penuh. Bila balik sekolah dia tanya, nak balik sampai rumah dia tengok kasut saya. Bersih tak bersih? Begitu kebersihan dia jaga, disiplinnya orang tua. Yang saya tak boleh lupa, hujan lebat dengan payung. Kasut sekolah dimasukkan dalam plastik, masuk dalam beg sekolah saya disuruh pakai selipar. Supaya apa? Jangan kotor. Budak sekolah tak boleh kotor bajunya, budak sekolah tak boleh kotor kasutnya. Begitu dia jaga. Apakah bila saya dah dewasa, saya dah mengabaikan dia? Tentunya tidak. Perkara ni saya bawa dalam keluarga saya bawa pada anak saya. Hormat. Biar kita kaya, biar kita miskin, tak ada apa-apa, tapi kita kaya dengan budi bahasa kepada orang tua. Satu, kalau kita jumpa dekat tengah jalan, saya selalu ingat kepada anak saya. Selalu ingatkan kepada kesemua anak-anak saya. Yang dah kerja, saya pesan, kalau ada kelebihan duit, standby dalam kocek. Terutama lagi hari Jumaat, terutama waktu hari Jumaat. Kalau kamu nampak nak pergi masjid, nak pergi solat, nak pergi mana, ternampak orang-orang tua yang kat jalan sedang nak nyebrang jalan, kamu ada keluar tu duit, kasih. Sedekah pada mereka hari Jumaat. Kalau tak hari Jumaat, hari biasa. Kalau kamu rasa kamu pergi dekat hawker center tengah nak makan, ada nampak orang-orang tua yang memang duduk kat sebelah kita dengan tongkat, suami isteri ke seorang ke, tolong bayarkan. Saya pesan anak saya. Tak mau cakap depan orang tua, pergi dekat kaunter, cakap dengan kaunter, itu table nombor berapa, jadi jangan ambil duit, saya bayarkan dia. Tanpa orang tadi ketahui. Saya ajar anak saya. Mak, dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain yang kita kena berbagi-bagi. Bukan kata rezeki kita tu hak kita, mutlak hak kita, tidak. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain yang perlu kita agihkan bersama. Saya selalu ingatkan pada anak saya. Begitu juga dengan diri saya selalu pesan pada diri saya. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang lokek. Setiap kali saya jalan, tak kira pergi jemputan ke, pergi kerja ke, pergi pasar ke, duit-duit kecil tu memang dah ada. Jika sekiranya, kita boleh rasa tau, kita boleh rasa. Nampak je orang tu, memang dia tak mengemil, dia tak minta. Tapi kita keikhlasan memberi. Tak luak bu kalau kita kasih $10, Allah tambahkan lagi. Tak luak kalau kita kasih $5, Allah tambahkan lagi. Penambahan yang Allah kasih itu tak nampak depan mata. Tapi dari segi kesihatan kita, dalam mendidik usia 70 tahun kita lagi sihat. Ibu bayangkan berapa ramai sahabat-sahabat kita yang dah 70 tahun, solat tak boleh sujud lagi sekarang. Tapi kita masih lagi dalam keadaan boleh sujud. Bukankah itu rahmat Allah? Kerana apa? Mungkin kita memberi kepada orang-orang yang begini. Kalau orang tu sibuk, tanya siapa kasih, siapa bayarkan. Okey, kita tunjukkan diri. Atuk, pakcik jangan marah. Saya memang ada niat ikhlas kasih saya untuk bayarkan. Yes, okey. Ingat anak-anak di luar. Bila kita membantu orang macam gini, Allah akan bantu kita. Ini berlaku bu, berlaku.
Setiap kali saya nak pergi makan di mana saja, kat mana-mana rumah makan yang kenal dengan saya, bila saya habis makan, orang terus sampai kat kaunter, saya cakap, okey berapa tadi saya table? Okey kakak, tadi sudah bayar. Saya terperanjat. Saya belum habis makan, tadi ada orang sudah bayar. Saya tak bohong, Bu, ni berlaku. Walaupun tak kerap, tapi kadang-kadang ada orang membayarkan. Kerana apa? Bukan kita minta kita diagungkan, bukan kita minta kita diisytiharkan, banyak menolong orang, tak. Tapi kerana kita membantu. Ingat kata Allah, bila kamu membantu seorang, Allah akan bantu kita. Di saat kita dekat jalan, Bu, kadang-kadang kita nak tersungkur, hampir nak jatuh, Allah akan datangkan seorang hamba-Nya membantu kita. Jangan sampai kita terserungkur jauh, tapi Allah akan datang suruh orang tu tolong angkatkan kita. Masya-Allah, Bu. Kadang-kadang kita jalan maklum kat pasar tu licin, kat hawker center tempat makan tu kadang licin, kita nak terpeleset. Ada orang hamba Allah yang datang membantu kita. Masya-Allah. Saya tak dapat nafikan benda ni memang barakah Allah. Kalau Allah dah janji dengan dia punya kebaikan, kemuliaan pada kita, Allah akan tunaikan. Kita jangan rasa ragu-ragu dalam membantu. Teruskan. Kerana Allah suka pada perkara-perkara yang baik. Baik. Tamsilnya, walaupun mereka marah, mak bapak kita ni, walaupun mereka marah, memukul dan membuat kita terasa dibenci, namun hakikatnya mereka sangat menyayangi kita. Cuma cara berbeza. Cara mereka membentuk kita tu dengan marah-marah, tengking-tengking. Just kita terima. Ingat yang baik saja. Mak kita marah, bapak kita marah kita, ada sebab. Kalau tak ada sebab, dia tak akan marah kita nak suka-suka hati. Dan daripada kemarahan tadi, ada perkara yang dia nak betulkan pada kita. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Bak kata pepatah, bagai menatang minyak yang penuh. Oleh itu, tanggungjawab seorang anak haruslah bersikap lebih matang dalam menghormati dan memberi kasih sayang kepada ibu bapa. Itu yang sifat yang kedua. Kita kongsi. Yang kedua tadi, dalam kita tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, sentiasa taat dan patuh arahan ibu bapa. Ni nak patuh arahan ni, Masya Allah. Kadang-kadang kita dengar pun macam, alah semua nak kena arahan, Ustazah. Semua nak kena tanya, nak kena cakap. Pergi dengan siapa, balik dengan siapa, keluar dengan siapa. Macam benda ni dah tahu kan, tak perlu nak cakap-cakap lagi. Perlu. Kebimbangan orang tua tu mengatasi segala-galanya. Lagi-lagi kalau anak remaja. Anak perempuan ke, anak lelaki ke, kalau ibu nak lepaskan dia keluar malam tu, Masya Allah. Kita ni pula kadang-kadang sebagai anak dah keluar malam tak ingat nak balik. Mak kita pesan, jangan balik malam. Kita jawab, kita balik pagi. Ada ke jawapan macam tu? Mak tak kasi balik malam, kita balik pagi. Kalau pagi tak boleh, kita balik subuh. Amboi. Itu melawan namanya tu. Secara tak nampak, kita punya lawan dah nampak tu. Mak tu mengingatkan kita. Ingat ni kak, ingat bang, bukan mak tak kasi keluar. Boleh keluar tapi jangan malam-malam. Okey, kalau mak kata tak boleh malam, abang dan kakak balik pagi. Jangan ibu. Jangan anak-anak kat luar semua. Kita dah dewasa, kita dah dapat tahu. Berapa kita nak keluar, pukul berapa kita nak balik. Kesian mak bapak kita menanti kat rumah. Anak yang bertanggungjawab akan sentiasa taat dan patuh kepada arahan ibunya. Sikap taat dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan damai dalam sesebuah keluarga. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merupakan perintah Allah SWT yang wajib anda ikuti. Tak ada seorang mak, tak ada seorang ayah yang nak jerumuskan anak, yang nak suruh anak buat tak baik. Tak ada. Semua doa mak dan bapak kebaikan. Ya Allah ya Tuhanku, bahagiakanlah anakku. Ya Allah ya Tuhanku, bahagiakanlah rumah tangga anakku. Ya Allah Tuhanku, luluskan anak aku dalam peperiksaan PSLE ke, N-level ke, O-level ke. Doa mak bapak sentiasa doa kebaikan. Tadi saya cakap, kalau dia marah tu, marahnya membara, mendidik. Marah membetulkan kita yang mungkin kita terlepas pandang. Yang kita tak tahu yang kita ni dah buat salah. Tapi dia tegurkan. Tegur tu cara marah, kita kena terima. Jangan kita marah dia balik. Apa nak marah-marah? Orang tahulah. Dia kadang-kadang bunyi perkataan ni, Bu. Orang tahu tapi tak tahu. Dia buat juga. Dia langgar juga. Berarti ni tak mengikuti arahan ibu bapa. Dan seterusnya, zaman moden ni ramai anak yang sanggup memberikan saman kepada ibu bapa. Tengok. Faraid tak dapat, rumah tak dapat, bergaduh adik-beradik, saman mak dekat court.
mak disaman. Tega tu. Boleh bawa mak bapak kita pergi dekat kot. Masya Allah, Bu. Ini rasa-rasa keimanan kita, kat mana kita bawa keimanan kita sebagai seorang Islam kalau dah boleh saman menyaman mak dekat dalam mahkamah. Kemudian mereka menyentuh hal peribadi mereka, malah ada yang berani memukul kerana tidak bersependapat dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita selalu cakap, mak saya tak faham saya lah Ustazah. Dia tak understanding lah. Nak understanding macam mana? Awak, kita dua-dua kena main peranan. Kita kena faham mak kita kena faham kita. Kalau untuk era sekarang, zaman sekarang ni, banyak alat-alat canggih. Kalau mak kita nak belajar dengan kita, Siti, tolong mak nak belajar ni lah, konon-konon tu mak nak bikin apa-apa. Mak ni dah tua, tak payah nak belajar-belajar. Jangan. Ilmu ni bukan setakat sekarang, sampai kita ke tiang lahat. Kita menutup mata, habislah ilmu kita. So kalau mak kita nak belajar digital sekarang ni, kerana mak nak ambil peluang, nak tahu macam PayNow-nya macam mana, nak online beli-beli barang macam mana, ajar. Jangan cakap mak jangan nak sibuk, orang lain nak bikin, mak pun nak bikin. Dah tak payah, nanti orang belikan. Orang belikan tu bila? Kadang-kadang mak telefon berkali-kali, kata nak belikan, mak pesan barang ni tak beli pun, nantilah orang sibuk. Ada je jawapan kita. Berarti kita belum lagi menurut perintah ibu bapa kita yang betul. Baik, kita teruskan lagi. Menurut hadis riwayat Imam Tirmizi, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan dua ibu bapa. Oleh itu, anak yang bertanggungjawab hendaklah berbakti kepada ibu bapa supaya mereka rasa dihargai. Ini masih hidup tau. Ni mak bapak kita masih hidup. Kita santunlah dia, hormatilah dia, raikan dia. Kalau datang hari ibu, bagi ibu-ibu, tak kira ibu mertua atau ibu kandung, sebagai menantu, sebagai anak, belikan, hadiahkan. Mak tak minta apa, tapi kalau anak memberi, walaupun sehelai tudung, tak kiralah tudung tu tudung apa. Sama ada mak tak pakai, mak pakai, itu terserah pada mak. Yang penting kita sifat memberi tu kita masih ada. Kau tak dapat nak memberi sesuatu yang baik, kita bawa mak kita keluar pergi makan. Tak payah tunggu hari ibu. Bagi orang tua, hari-hari hari ibu. Kerana dia melestarikan anak-anak di rumah. Apa saja yang kita mampu kita kasih. Menghiburkan dia. Jangan sampai bila dia dah meninggal, kita tak sempat nak minta maaf, kita menangis. Kita menyesal kerana tak dapat nak menjaga dia. Jagalah, raikanlah ketika ada sekarang ni. Ketika masih sihat. So peranan kita sebagai anak, bukan setakat kita bertanggungjawab, tapi kita menurut perintah yang baik kepada kedua ibu bapa kita. Baik, seterusnya, yang keempat, sentiasa mendoakan ibu bapa. Seorang anak yang bertanggungjawab sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana tanggungjawab anak mendoakan kesejahteraan kepada ibu bapanya memberi 1000 kebaikan. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat-ayat yang memberi isyarat bahawa doa seorang anak untuk ibu bapanya sangat mustajab kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan demikian. Hadis yang dari Imam Muslim juga menyatakan tentang 3 perkara yang pada pahalanya akan terus mengalir untuk seorang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa pahala tu? Very simple, sangat mudah. Salah satu daripada pahala itu adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Baik ibunya masih ada maupun telah tiada. Anak sekarang yang telah memutuskan hubungan dengan mak bapak, kembalilah. Jangan lama-lama kita berprasangka, buruk sangka, benci dengan mak bapak kita. Jangan terlalu lama. Kita dah jadi ibu, kita bakal ada anak, dah jadi anak pun, bakal jadi mertua. Apa rasa kalau anak dan menantu kita buat kita macam tu? Mak kita terasa. Tadi saya dah cakap, mak marah ada pembetulannya. Bila mak marah, jangan kita ambil hati. Terus berminggu-minggu, berbulan-bulan. Yang ada bertahun-tahun tak bertegur sapa dengan mak bapak. Masya Allah. Kita sembahyang.
Kita puasa, tapi kita tidak melakukan ihsan pada mak bapak kita. Macam mana doa kita, Bu? Kita doa pada Allah. Tapi kita tak sambungkan hubungan silaturahim dengan mak kita. Kita malah berkecil-kecil hati, berpanjangan. Hari raya tak datang, telefon mak pun tidak. Mak ni merindu sepanjang masa. Mana anak kita sihat ke tidak? Mak nak telefon takut. Sebab dah berlaku sesuatu. Begitu anak marahkan mak sampai begitu sekali, sampai mak terasa. Sampai anak sendiri pisahkan dirinya dengan mak. Betul ke perkara macam ni? Layakkah kita disebut sebagai seorang anak? Kalau ada perangai-perangai kita, tingkah laku kita yang tak bersopan satu dengan orang tua seperti ini, maka justru itu kata Rasulullah, jangan kita abaikan. Allah mengutuk. Allah sangat murka pada orang-orang yang memisahkan dirinya kepada orang tua. Apa pun yang kita lakukan, jangan kita cakap bangga, ni kejayaan saya Ustazah, saya doa sendiri ya, usaha saya. Tak. Siapa pun anda, kejayaan macam mana anda capai, dalam kejayaan anda, tetap doa mak tetap ada. Walaupun anda berpisah. Kadang-kadang adik menyampaikan, Kak, tak pergi ke tengok mak. Bang, tak pergi ke tengok mak. Tak nak. Mak dah buang aku. Mak dah marah aku. Mak tak pernah buang. Bapak tak pernah buang. Anak yang buang ada. Bila dahsyat sikit, masuk ke hati kita. Terus ambil benda ni jadi macam satu serius. Tak naklah mak dah buang abang, mak dah buang kakak. Tak nak balik. Adik tu adalah pujuk. Siapa ada tengok cerita baru-baru ni? Bidadari kiriman Tuhan. Baru beriris. Bidadari kiriman Tuhan. Bagaimana seorang adik-beradik kembar. Yang kakak dapat suami. Seorang duda dapat anak. Apa kata-kata anak tadi pada mak dia. Yang mengawinkan dia pada orang ni. Begitu kesat dia keluar. Itu drama, Bu. Dalam drama tu kita boleh ambil iktibar. Inilah berlaku pada masyarakat kita. Walaupun kata-kata tak semua, tapi berlaku. Anak tak bersopan santun kepada orang tua. Sampai mak mengungkit pengorbanan mak dah banyak mak lakukan pada anak. Tapi kenapa masih kau tak nampak lagi pengorbanan aku sebagai seorang ibu dan bapa? Justru itu, jadilah kita anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kedua orang tua kita. Baik, insya-Allah masa mencemburui kita, setiap yang ada pasti akan berakhir. Berakhir kita bukan berakhir seterusnya. InsyaAllah kita sambung kembali. Kita ada 10 tadi kita baru bahaskan 4. InsyaAllah kita ada 6 lagi. InsyaAllah kita bertemu lagi di hari dan waktu, di masa yang sama, minggu akan datang, akhir kalam. Sebelum kita tutup dengan apa kita punya kelas taklim, mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Kita baca tasbih kafarah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Allah sadarkan kita. Allah buka minda kita. Apakah peranan aku sebagai seorang anak kepada kedua orang tuaku? Apakah aku setakat cukup memberi makan pakai pada orang tuaku? Yang lain kita abaikan? Tidak. Tapi kita renungkan. Kita fikirkan. Apakah pula peranan kita pada ibu bapa yang telah mendewasakan kita, yang telah menjayakan kita, yang telah naikkan kita jadi orang yang seperti ini sekarang ni. Baik, mari kita sama-sama baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq watawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Akhir kalam dari saya, yang baik yang benar datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.